Selamat malam semua dan selamat tahun baru. Setiap tahun kami mempunyai banyak azam baru dan cuba mengubah hidup kami, tetapi kebanyakan kali tidak pernah benar-benar berjaya. Sebahagian daripada apa yang kami akan bincangkan hari ini akan menyentuh tentang bagaimana kita boleh berjaya dengan benar-benar memahami apa itu kepemimpinan dan bagaimana kita boleh mengawal dan menjadi pemimpin dalam kehidupan kita sendiri. Ya, malam ini kami akan bercakap tentang pimpinan di dunia yang bergelora. Mari selami dan fahami dahulu apa itu kepemimpinan sebelum kami menyiasat apa yang berlaku di dalam dunia kita yang pada masa ini sungguh gila ya. So mari kita selami dalam bidang kepemimpinan. Mari kita mulakan dengan kisah Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton ini pada usia 22 tahun, Isaac yang masih muda telah dihantar pulang ke University Cambridge semasa wabak besar London pada tahun 1665. Ia merupakan versi pertama penjarakan sosial yang kita ketahui ya dengan COVID sekarang ni. Dan kemudian dunia ini juga diserang atau ada serangan selsema Spanyol. Dan baru-baru ini kita ada COVID-19 kan. Tetapi masa itu pertama kali penjarakan sosial diadakan wabak London. Uh, Isaac Newton terpaksa meninggalkan Cambridge University dia dan berada di rumahnya secara sendiri. Nah, pada masa ini, tanpa bimbingan gurunya, sesuatu yang pelik berlaku. Isaac Newton ni berkembang pesat dan dia melakukan beberapa kerja dan eksperimen yang menakjubkan. Era dalam hidupnya ini kadang-kala dirujuk sebagai annus mirabilis, pun keajaibannya. Pertama, dia terus mengerjakan masalah matematik yang mula diterokai di University Cambridge kan. Penyelesaian yang dibuatnya pada masa kesepian ini, di mana dia langsung tiada sokongan dari guru atau sokongan, dia ini menjadi permulaan perjumpaan teori kalkulus. So, teori kalkulus mula di mana dia sendiri. Kedua, dia memperoleh beberapa prisma dan mula bereksperimen dengan prisma itu di dalam biliknya. Malah membuat lubang pada bidainya supaya hanya secebis cahaya yang boleh bersinar walaupun boleh bersinar lah. Ya. Dari penerokan beliau, mulalah teori tentang optik. Dia ada teori optik. Ya. Ketiga, di luar tingkap ni ada sebuah pokok apple. Ini mesti kita tahu kan. Kalau kita belajar sains, saya rasa pernah mungkin mendengar cerita pokok apple ni. Newton atau Isaac Newton ni duduk di bawah pokok itu dan sebiji apple jatuh yang melancarkan pemikirannya tentang undang-undang graviti dan undang-undang gerakan yang menjadi suatu norma di bidang sains kan. Sungguh menarik dan aneh bahawa pada masa yang sepatutnya gangguan hebat ini, di mana ada pandemik, di mana ada penjarakan sosial, di mana dia sendiri di rumah, Isaac Newton sebaliknya mempunyai masa perkenalan hebat dah, di mana beliau memperkenalkan begitu banyak teori dan idea baru dalam dunia matematik dan sains pada dunia. Apabila hidupnya ditanggung dan dia tidak dapat sokongan Cambridge atau guru-gurunya, inilah ketika dia membuat kemajuan yang terbesar. Paradoks kan, sungguh luar biasa. Tidak ada sokongan, tetapi dia dapat banyak pendekatan dan banyak teori dan dapat dirumuskan. Hari ini kami akan berbincang tentang paradoks atau ekstrim. Kepimpinan ialah memahami paradoks dan mengkontekstualisasikan situasi itu. Apabila kita menghadapi sesuatu situasi, mungkin baik atau buruk, ia mungkin sebaliknya. Apabila kita fikir kita bermain bertahan, mungkin Piala Dunia baru-baru habis kan, kita main bertahan, serangan mungkin pilihan terbaik. Atau sebaliknya, terdapat banyak paradoks di dunia ini. Dan jika kita memahami cara mengemudi paradoks ini, kita boleh berkembang maju sebagai pemimpin dalam masa yang mencabar. Mari kita deep dive sikit dalam aspek kepemimpinan. Adakah pemimpin yang baik dilahir secara semula jadi sebagai seorang pemimpin yang hebat atau diajar? Adakah mereka belajar menjadi seorang pemimpin yang baik? Apa pendapat kamu? Apakah ciri-ciri seorang pemimpin yang baik?
Jika kita bertanya kepada anda soalan ini, saya pasti setiap daripada anda akan menghasilkan beberapa ciri pemimpin yang hebat dan kami akan mengisi halaman ini dengan banyak-banyak ciri. Betul tak? Okey, apa? Seperti ini saja. Saya akan mengemukakan semua ciri ini. So kita lihat di sini, ya. Kita baca perhatian berpengaruh, ciri kepemimpinan, wah ketegasan, tanggungjawab, tidak putus asa, pandai kawal diri, tersedia untuk orang, fleksibel, asertif, wah seorang yang kreatif. Ah, Nah, kita boleh baca semua ciri kepemimpinan, tetapi bolehkah seorang pemimpin itu pandai dalam segala aspek atau segala ciri yang tercatat di sini? Mungkin ada lebih kan, mungkin ada ciri-ciri yang saya terlupa, kita mesti tambah. Dan walaupun kita melatih pemimpin dalam semua sifat di sini, adakah mereka akan menjadi pemimpin yang baik? Saya rasa kebanyakan anda akan berkata tidak. Ya, terdapat begitu banyak pemimpin yang tidak baik di negara kita dan di dunia ini. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya, inilah kerana kebanyakan pemimpin tidak memahami bahawa kepimpinan bukan tentang sifat atau ciri, tetapi tentang konteks. Seperti Isaac Newton, konteks dia berubah dari Cambridge. Dia di konteks yang baru, dia dapat adapt dekat konteks yang baru. Wah, banyak yang terjaya. Dia berjaya. Kepimpinan adalah situasional, right? Bergantung kepada situasi, kita perlu bertindak secara berbeza dan mengguna cara kepimpinan yang berbeza tertakluk kepada situasi. Ah, saya akan terangkan dengan bukti, biar saya buktikan pada awak. Okey, kita rujuk kepada slide ini, ya. So, di slide ini kita akan lihat pada setiap situasi mungkin kerendahan hati adalah satu sifat kepimpinan, right? Setif juga satu sifat, berwawasan or visionary satu sifat, tapi pelaksanaan atau pandai execute, pandai berdetail untuk memastikan semua ini adalah sesuatu sifat kepemimpinan, ya. Kadang-kala tetapi pemimpin mesti beralih dari satu ekstrim ke yang lain. Kadang-kala kita mesti rendah diri, tetapi kadang-kala kita mesti tegas dan mendesak. Ia bergantung kepada keadaan. Konteks sentiasa berubah dan sebagai pemimpin yang hebat, kita mesti memahami konteks dan kita mesti beralih dari satu sifat kepemimpinan kepada yang lain. Dan ini 5 kan, masa untuk diri, masa untuk community, ada berbagai lagi. Ada masa kita mesti berdisiplin dan berproses. Ada masa kita mesti kreatif. Ada masa kita mesti berorientasi tugas. Ada masa kita mesti berorientasi rakyat atau berorientasi orang yang kita sedang mengetuai, right? Perhatikan bagaimana semua sifat yang saya tunjukkan kepada kamu adalah tindakan kepimpinan, tetapi masing-masing adalah bertentangan dengan sifat yang lain. Ini kerana tiada formula kepimpinan. Pimpinan adalah sesuatu yang perlu kita pelajari melalui pengalaman. Lebih banyak kita mengambil peranan kepimpinan, lebih banyak situasi yang kita hadapi. Lebih banyak kita menggunakan ciri kepimpinan yang betul pada masa dan tempat yang betul. Ya, ada lagi ciri. Wah, mungkin saya akan mengumpulkan lebih kurang 20, right? Tengok nombor 15. Mendengar dan bercakap. Bercakap atau mendengar. Mana yang lebih penting? Kedua-duanya penting. Jika anda tidak bercakap, tiada komunikasi. Jika anda tidak mendengar, anda tidak dapat memahami isu itu. Tetapi kuncinya ialah bercakap pada masa yang betul dan mendengar pada masa yang betul. Kita mesti tahu konteks. Kebanyakan kita bercakap pada masa yang salah, mendengar apabila kita sepatutnya bercakap. Itulah sebabnya kita tidak boleh menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat bercerita. Kadang-kala cerita dia berdasar fakta. Ya, ada last lagi 5. Ada kala juga pemimpin kena berunding atau quit. Tapi ada kalanya pentingnya untuk tidak putus asa. Ada masa untuk mengajar, ada masa untuk belajar, ada masa untuk buat sendiri dengan tangan sendiri, ada masa untuk mewakilkan kepada orang lain supaya mereka atau delegate kepada dia untuk buat. Malah so
Berhenti pada masa yang tepat adalah penting. Pemimpin yang berhenti atau yang hebat berhenti pada masa yang tetap, tetapi tidak pernah berputus asa pada masa yang lain. Nelson Mandela dipenjarakan selama 27 tahun tetapi tidak pernah berputus asa. Tetapi sebaik saja dia menjadi presiden South Afrika Selatan, selepas hanya satu penggal sebagai presiden, dia berhenti. Dia berhenti pada masa yang tepat dan menjadi legenda global. Tiada pemimpin seperti dia. Di Malaysia pula kan kita ada pemimpin walaupun 22 tahun tidak tahu bagaimana untuk berhenti, ya. So ini sesuatu yang penting, right? Poin nombor pertama yang kita mesti mengetahui, right, ialah kepemimpinan adalah berdasar situasi dan kontekstual. Ini bermakna kamu mesti belajar sifat-sifat kepemimpinan, tetapi penggunaannya tertakluk kepada situasi dan keadaan. Sangat penting untuk kita mengetahui ini. Poin nombor dua, right? Dunia sedang berubah, konteks sedang berubah. Apa maksudnya? Dunia sedang berubah pada tahap yang tidak pernah berlaku sebelum ini, ya. Bagaimana dunia ini sedang berubah? Hanya hanya kita mesti ada persefahaman tentang perubahan dunia ini, barulah kita boleh menjadi seorang pemimpin yang bersituasi. Kalau kita tidak faham apa perubahan yang berlaku di dalam dunia ini, kita tidak boleh jadi satu pemimpin yang efektif pada masa ini. So, mari kita kaji sejarah sikit dan balik kepada 130 tahun yang lalu. Mungkin pada zaman 80-an, 80, 90 sampai 920-an. Ini 30 tahun merupakan zaman inovasi yang sungguh hebat. Ada banyak penciptaan. Kapal terbang dicipta 1903, elektrik era 1890-an, mentol lampu oleh Thomas Edison, telefon oleh Alexander Graham Bell, kereta, radio, banyaknya pembuatan dan banyak penciptaan yang membawa dunia ke zaman inovasi. Ia merupakan masa pertumbuhan hyper, pertumbuhan eksponen didorong oleh ekonomi, produktiviti dan juga banyak-banyak benda yang berlaku. Wah, dunia ini sungguh hebat masa itu. Namun, apa terjadi di masa itu? 1916, Perang Dunia Pertama. 1920-an, The Great Depression atau keburangan yang hebat di serata dunia. 1930-an, apa terjadi? Perang Dunia Kedua. Mengapa masa yang sungguh inovatif menghasilkan dunia yang bergelora dan kucak-kacir? Sungguh aneh kan? Sebab inilah masa di mana ada banyak kekeliruan dan perpindahan atau peralihan yang hebat. Orang-orang keliru tentu pekerjaan. Mungkin mereka kerja transport dulu, pandu pandu ambil kuda kan, sekarang pandu kereta. Mungkin mereka keliru tentang peranan, persekitaran. Ada highway, ada petrol station, ada banyak perubahan yang terjadi. Dan apa yang penting masa dulu tidak lagi penting. Dahulu bekerja masa siang, sekarang ada mentol, boleh kerja malam, ada night shift. Dulunya hanya orang kaya yang mampu beli kuda, sekarang semua orang mampu beli kereta. Menjadi masa yang sungguh uh, uh, mengelirukan dan sungguh menakjubkan. Ini menyebabkan terjadi banyak kemusnahan dan pembinaan semula. Bandar dibina semula dari lorong kuda ke kereta. Lebuh baru dibinakan. Kabel baru untuk syarikat telekomunikasi sebab ada telefon, stesen petrol dan sebagainya. Apa yang lama akan dimusnahkan dan baru dibina. Ini masa peralihan di mana peraturan baru, struktur baru serta piawai baru telah ditetapkan. Ya. Now, balik kepada hari ini. So, ini 130 tahun yang lalu, tetapi kita balik ke hari ini, ya. Dan di hari ini, dengan internet, percetakan 3D, mata wang kripto, pasaran global, perubahan biologi, kereta tanpa pemandu, robotik, rantaian blockchain, digital. Begitu banyak teknologi baru menyebabkan dunia ini menjadi keliru. Dan dalam zaman peralihan seperti di era 1890-an hingga 1920.
Kita 99, kan, 1990 sampai ke masa ini, 30 tahun ini banyak inovasi. Tetapi seperti masa dulu, pemimpin masa itu tidak faham konteks atau situasi dunia ini. Pemimpin hari ini pun tidak memahami perkara ini. Dan oleh itu, mereka pergi berperang dan mementingkan diri sendiri. Mereka bukan pemimpin situasional dan tidak memahami konteks dunia ini. Mereka tidak memahami masa dan kepimpinan yang diperlukan untuk era digital baru ini. Ah, apa maksud semua ini? Ya, apa maksud semua ini? Sebagai seorang Kristian, kami patut pandang kepada Yesus. Dia seorang pemimpin yang faham konteks dan situasi. Ada masa dia menangis, ada masa dia memarahi, ada masa dia membaling meja di bait Allah, ada masa dia menyayangi. Semua tetap pada sasaran, semua tetap pada masa yang telah ditentukan. Dia seorang leader yang kontekstual. Dia seorang leader yang faham masa dan bagaimana menggunakan kepemimpinan pada masa yang sesuai. Yesus memahami bila hendak bercakap dan bila hendak mendengar. Dia tahu bila untuk menjadi seorang yang berwawasan dan bila untuk membuat perincian dan melaksanakannya semua pada masa yang sesuai. Jadi bagaimana kita boleh menjadi lebih seperti Yesus? Menjadi pemimpin yang relevan pada zaman ini. Yang Tuhan telah menetapkan kita. Tuhan telah menetapkan kita pada zaman ini. Bukan 130 tahun yang lalu. Bukan masa depan. Tetapi masa ini. Inilah. Dan ini masa peralihan dan perubahan. Kita tahu konteks dunia ini adalah satu masa peralihan. Banyak perubahan. Dan orang tidak mengetahui, memahami. Dan dalam keadaan keliru. Mereka memerlukan kita untuk menjadi pemimpin yang Tuhan hendaki. Mereka memerlukan kita menjadi pemimpin yang akan memimpin mereka dalam masa yang bergelora, masa kekeliruan ini. Mereka memerlukan kita di sekolah kami, di komuniti kita, di tempat kerja dan gereja kita. Semua tempat ini memerlukan kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi, apa artinya menjadi pemimpin dalam masa peralihan dan perubahan? Pertama, kita mesti ada penjelasan. Penjelasan? Apa maksud dia? Kita perlu jelas mengenai 3 perkara yang penting dalam masa peralihannya. Apa maksud menjadi jelas? Ada 3 benda di mana kita mesti sangat jelas, 3 poin, ya. Dan 3 poin utama yang mesti jelas untuk kita sebagai pemimpin supaya pengikut kita dan orang yang kami pimpin juga jelas. Nah, poin-poin tersebut adalah seperti di bawah. Nombor 1, kita mesti jelas tentang visi. Kita mesti ada kejelasan visi. Ini yang paling atas. Visi dan impian. Adakah kami jelas tentang matlamat akhir dan ke mana kita membawa organisasi atau pasukan kami? Ini mesti jelas. End goal. Wah, the final mana? Di mana organisasi kita akan pergi? Apa visi? Ini mesti jelas dan semua di tim kami mesti jelas tentang visi ini. Kejelasan yang kedua ialah kejelasan reality. Di manakah kita hari ini? Apakah reality di organisasi kami? Apakah keadaan organisasi atau pasukan yang kami pimpin? Di mana kita berada? Kami perlu faham dan jelas sejauh mana kita berada dari matlamat atau dari visi. So kita tahu, okey, sekarang kita bukan di KR1, bukan di KR2, bukan di KR3, kami di KR kosong. Right? KR Rizal. Kami di situasi nombor kosong. Kalau kami di situasi nombor kosong, bermakna kami mesti pergi ke KR1, KR2, KR3 baru visi atau matlamat dicapai. Ya, so kita mesti tahu poin yang akhir dan juga starting point. Itu kejelasan reality. Now, kejelasan ketiga ialah kejelasan misi. Kejelasan misi, di sinilah kita membina rancangan kita dari mana kita berada atau reality ke mana kita nak pergi visi. Bahagian ini selalunya kita sebagai pemimpin kita mula merancang dulu sebelum kita faham ke mana nak pergi. Selalu bila ada masalah, mari kita ada solusi, ada rancangan. Tetapi kita mesti dengan visi.
kita tahu mana nak pergi, kita tahu realiti hari ini, baru kita boleh berubah, baru kita boleh melaksanakan, baru kita ada sort of rancangan anda. Sentiasa bermula dengan visi dan realiti dan kemudian hanya mulakan perancangan. Kalau kita ada 3 aspek ini, kita faham, kita jelas tentang 3 ini, wah, besar kemungkinan kita akan menjadi pemimpin yang successful, pemimpin yang akan berjaya. So, dalam zaman yang mengelirukan ini, dalam zaman peralihan ini, adalah penting kita memahami konteks situasi dan kita menggunakan sifat-sifat atau ciri-ciri kepemimpinan yang betul pada masa yang sesuai. Saya mendorong anda menjadi seorang pemimpin yang memberkati komuniti anda, yang membawa banyak berkat dan kuat kepada komuniti dan organisasi kami. Tuhan berkati anda dalam perjalanan kepemimpinan anda.